Dengar tak suara? Okey, dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang projek yang telah kami hasilkan. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Datuk Aimuni binti Muhammad Munizam, Nurul Husna binti Helmi iaitu ketua kumpulan kami, Nur Khairunisa binti Zaidi dan Nur Alifah Iliana binti Muhammad Yusof. Berkaitan dengan nama projek kami, setelah berbincang, kumpulan kami telah bercadang untuk menamakan produk yang dihasilkan sebagai lampu hiasan polimer. Nama ini dipilih kerana kami ingin menyalahkan konsep pempolimeran yang kami aplikasikan pada produk kami melalui cara yang lebih ringkas dan mudah dikenali oleh masyarakat. Justeru, dengan menggunakan nama yang mudah dan ringkas, orang lain akan lebih memahami konsep polimer yang diguna pakai bagi menyiapkan lampu hiasan ini. Tentang tempoh pelaksanaan, kami telah bermula melaksanakan projek ini dengan memulakan perbincangan bermula pada 2 Julai 2021. Pada 1 Ogos 2021, produk telah siap dihasilkan dengan sempurna. Laporan projek telah dilengkapkan dan sedia untuk dihantar kepada guru pembimbing. Oleh itu, kumpulan kami melaksanakan projek ini selama 1 bulan 1 hari. Sepanjang tempoh pelaksanaan, kami telah membahagikan tugas kepada beberapa tugasan yang kecil bagi memudahkan proses pembuatan produk. Semua ahli kumpulan telah memberikan komitmen yang sangat baik bagi menyiapkan projek ini. Penyataan masalah, perhiasan dalaman yang digunakan di dalam rumah telah berkembang dari semasa ke semasa seiring dengan perkembangan teknologi kini. Namun, adakah bahan yang digunakan dalam pembuatan sesuatu produk perhiasan itu adalah bagus dari pelbagai aspek seperti aspek kos bahan, kualiti bahan dan kesan penggunaan bahan kepada alam sekitar? Kos bahan bagi penghasilan produk. Pada masa kini, bagi sintetik atau polimer telah digunakan secara meluas dalam penghasilan pelbagai produk termasuklah produk perhiasan. Penggunaan polimer sebagai bahan asas mampu memakan kos yang tinggi bagi menghasilkan sesuatu produk. Sebagai langkah penjimatan dan mengelakkan pembaziran daripada berlaku, bahan yang diperbuat daripada polimer boleh digunakan semula atau dikita semula dengan kaedah guna semula. Dengan kaedah guna semula, penggunaan dapat menjimatkan kos jika inginkan barang atau lampu perhiasan kerana bahan polimer yang terpakai juga mampu ditukarkan menjadi lampu perhiasan yang baharu. Kualiti bahan yang digunakan. Produk yang terhasil daripada polimer seperti sintetik kebiasaannya tidak mempunyai kualiti yang tinggi dan jangka masa daya tahan produk adalah singkat. Sebagai contoh, penggunaan sudu besi lebih tahan lama berbanding sudu plastik. Namun, bahan polimer boleh dijadikan produk yang berkualiti melalui proses penggunaan semula dengan menukarkannya menjadi produk yang baharu. Kesan bahan yang digunakan kepada alam sekitar. Produk yang diperbuat daripada polimer mampu mencemarkan alam sekitar. Biarpun telah digunakan secara meluas, namun masyarakat masih lagi tidak menyedari akan keburukan polimer kepada alam sekitar. Polimer mampu mencemarkan alam dengan membebaskan bahan kimia berbahaya apabila dibakar. Polimer juga mampu memusnahkan hidupan lain seperti penyu di laut yang mati akibat termakan plastik. Pembuangan bahan yang diperbuat daripada polimer juga mampu mendatangkan bencana alam seperti banjir kilat. Berikut merupakan pengenalan serta objektif. Pengenalan. Polimer secara umumnya ialah molekul berantai panjang yang terbentuk daripada gabungan banyak unit kecil yang sama dipanggil monomer.
Polimer terbahagi kepada dua jenis iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi kebiasaannya boleh dijumpai di dalam tumbuhan haiwan. Polimer sintetik pula ialah polimer buatan di mana kebiasaannya monomer boleh didapati daripada petroleum yang telah diproses melalui proses penapisan dan peretakan. Polimer mempunyai kelebihan seperti mempunyai ketahanan terhadap kakisan penebat haba yang baik dan mudah diproses serta dibentuk untuk menjadi pelbagai bentuk. Walau bagaimanapun, polimer turut mempunyai kekurangan seperti mempunyai daya tahan yang lemah iaitu mudah rosak dan retak, mudah terbakar serta sukar untuk diuraikan. Polimer juga mampu memberikan kesan negatif kepada alam sekitar iaitu apabila polimer sintetik dibakar. Apabila polimer sintetik dibakar, ia mampu membebaskan bahan pencemar yang membahayakan kesihatan seperti asap dan gas beracun serta menghakis. Selain itu, pembuangan bahan polimer sewenang-wenangnya mampu menyebabkan bencana alam seperti banjir kilat semasa hujan lebat, mengancam nyawa kehidupan lain dan merosakkan keindahan alam sekitar. Polimer yang kumpulan kami pilih ialah polimer jenis sintetik atau polimer buatan iaitu termoplastik. Bahan yang diperbuat daripada termoplastik yang digunakan ialah cawan plastik dan sudu plastik. Kedua-dua bahan ini diperbuat daripada politena dan telah digunakan serta sedia ada. Kumpulan kami telah membuat keputusan untuk mengguna semula bahan polimer yang sedia ada dan terpakai tersebut serta menukarkannya menjadi sebuah produk yang baharu. Bagi objektif, tujuan lampu hiasan polimer ini dihasilkan adalah pertama sekali bagi menyelamatkan alam sekitar secara khususnya seperti yang diketahui, bahan yang diguna semula dikurangkan dan dikikar semula, reuse, reduce serta recycle adalah bertujuan bagi menyelamatkan alam dengan mengurangkan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran sungai. Oleh itu, secara ringkasnya, penghasilan produk yang diperbuat daripada polimer terpakai ini adalah bagi mengurangkan pembuangan bahan polimer yang semakin mengisi tapak pelupusan dan mencemarkan bumi. Metodologi, alat dan radas yang telah kami gunakan ialah seperti cawan plastik, sudu plastik, gunting, lampu perhiasan serta pistol gam panas ataupun hot glue gun seperti yang kita dapat lihat di bawah di dalam gambar tersebut. Anggaran perbelanjaan, semua kos yang telah dikenakan ialah RM0 seperti cawan plastik, sudu plastik, pistol gam panas, lampu perhiasan kerana kesemuanya ialah daripada kita semula. Sekarang saya akan menerangkan tentang prosedur. Pertama sekali, potong sudu plastik kepada dua bahagian seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Kemudian, letakkan bahagian kepala sudu plastik di bahagian luar cawan plastik menggunakan pistol gam panas. Yang ketiga, ulang langkah 2 sehingga bahagian luar cawan plastik dilitupi sepenuhnya oleh kepala sudu plastik tersebut. Yang keempat, hasil selepas selesai bahagian sudu plastik didekatkan pada bahagian permukaan cawan plastik seperti gambar tersebut. Bahagian kepala daripada sudu plastik tersebut dilekatkan pada bahagian cawan plastik. Masukkan lampu perhiasan ke dalam bahagian bawah cawan plastik seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Buka suis lampu perhiasan dan kita boleh lihat hasil setelah selesai semua step.
Sekarang saya akan meminta Nurul Husna untuk membentangkan. Dalam gambar ini merupakan lakaran awal gambar raja produk dan kami menggunakan cawan plastik sebagai teras lampu dan sudut plastik di luar. Ini merupakan gambar raja akhir produk. Kelebihan produk kami, produk yang telah dihasilkan mempunyai kelebihan dari aspek kos, perbelanjaan dan kualiti. Dari aspek kos, produk yang kami hasilkan mempunyai kos sifar iaitu zero cost kerana kesemua bahan yang digunakan adalah bahan yang sedia ada. Kesemua bahan yang digunakan juga adalah digunakan semula atau reusable bagi tujuan menyelamatkan alam selain daripada menjimatkan kos. Kami hanya menggunakan bahan sedia ada untuk mengaplikasikan sepenuhnya konsep penggunaan semula bahan agar tidak dibuang begitu sahaja. Dengan penggunaan bahan sedia ada, produk yang berkualiti dan berfungsi juga dapat dihasilkan. Dari aspek kualiti, biarpun kesemua bahan yang digunakan bagi penghasilan produk adalah sedia ada, namun kualitinya tinggi seperti lampu perhiasan yang baharu daripada kilang dan kedai. Bahan guna semula tidak semestinya telah rosak, namun terdapat juga bahan yang telah digunakan masih lagi mempunyai kualiti yang baik dan boleh digunakan bagi menghasilkan produk yang baharu. Sebagai contoh, produk yang kami hasilkan menggunakan cawan plastik yang telah digunakan dan telah diubah suai menjadi sebuah lampu perhiasan yang cantik. Langkah keselamatan semasa menghasilkan produk ini adalah yang pertama, kita perlu berhati-hati ketika memotong sudut plastik bagi tujuan memisahkan bahagian atas dan bawahnya. Yang kedua, kita perlu berhati-hati ketika memegang bahagian sudut plastik yang sudah dipotong kerana sisi yang dipotong mampu mencederakan. Yang ketiga, kendalikan pistol gam panas atau hot glue gun dengan berhemah kerana cecair gam tersebut sukar dibersihkan apabila keras dan terkena pada permukaan seperti lantai atau pakaian. Yang keempat, kendalikan penggunaan elektrik dengan berhati-hati iaitu pistol gam panas atau hot glue gun sedang digunakan. Tutup suis dan palem elektrik sejurus sahaja selesai menggunakan pistol gam panas atau hot glue gun. Kesimpulannya, polimer yang kami gunakan merupakan salah satu bahan yang boleh diguna pakai bagi menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Bahkan, ia juga mudah dikendalikan dan tidak memerlukan penjagaan yang rapi bagi memelihara kualiti dan kefungsiannya. Produk yang dihasilkan juga berguna dalam kehidupan seharian dan tidak memerlukan kos yang tinggi bagi menghasilkannya. Dengan mengikuti konsep 3R iaitu reuse, reduce dan recycle, kita mampu menghasilkan produk yang baik dan mampu menyelamatkan alam sekitar tanpa mencemarkan persekitaran kita. Jelaslah, penggunaan bahan yang berkualiti melalui konsep 3R ini mampu diaplikasikan bagi menjamin kesejahteraan hidup pada masa akan datang. Sebagai rujukan, kami mengambil daripada sumber YouTube, sumber Google dan sumber Google. Okey, masa pun dah tamat.